Pelajar yang mengambil kursus asalan undang-undang telah diberi satu tugasan yang untuk menemu ramal kepada syarikat-syarikat. Kumpulan saya telah terdiri daripada Lee Susan, Iqbal, Kau Kaishan, dan saya Sopejan. Kami telah memilih syarikat kumpulan media Kerangkaf Sendirian Berhad yang terletak di Shah Alam. Tujuan kami membuat tugasan ini adalah untuk mengetahui dan memahami rasa-rasa akta-akta dan undang-undang yang digunakan oleh syarikat kumpulan media Kerangkaf Sendirian Berhad. Syarikat ini beroperasi selama 36 tahun dan amat berpengalaman. Ia telah diiktiraf sebagai penerbitan majalah bahasa Melayu yang terbanyak oleh Malaysian Book of Records. Grup majalah Kerangkaf memberi tumpuan sebagai penerbit majalah bahasa Melayu terbesar di Malaysia dengan 28 judul. Manakala grup Sinar Kerangkaf telah memberi fokus kepada penerbitan apa Sinar Harian yang kini telah meliputi seluruh negeri-negeri di Semenanjung. Disebabkan operasi Abbas Sinar Harian yang berkembang dengan pesatnya, maka koordinasi kerja adalah amat penting untuk menjamin mutu laporan berita yang terkini dari setiap negeri. Grup percetakan Ultimate adalah gabungan Ultimate Print Sendirian Berhad dan juga Dasar Cetak Sendirian Berhad. Ya, pergabungan strategi ini adalah untuk memantapkan operasi percetakan untuk memenuhi permintaan dari kumpulan media Kerangkaf dan juga syarikat-syarikat luar sama ada tempatan maupun dari luar negara. Sekarang saya akan membincangkan tentang carta organisasi syarikat kumpulan media Kerangkaf. Pengasas kumpulan media Kerangkaf dan lembaga pengarah berasa bahawa pentingnya untuk membantu syarikat menuju ke arah mengekalkan prestasi pada aras penanda. Mereka memastikan visi syarikat tercapai, iaitu menjadikan kumpulan media Kerangkaf sebagai peneraju media dengan kehadiran pasaran yang kukuh. Mereka ada pengurusannya yang tersendiri dan tersusun seperti berikut. Pengurusi, CEO dan pengarah urusan kumpulan adalah Datuk Husamuddin Haji Yaakob dan timbalan pengurusi adalah Muhammad Nasir Haji Hamzah. Di bawah mereka terdapat 3 orang pengarah eksekutif, iaitu Puan Firdaus Husamuddin, Syamil Fahim Muhammad Fahim dan juga Ahmad Irfan Muhammad Fauzi. Bagi memastikan syarikat dapat beroperasi dengan lancar dengan baik, kumpulan media Kerangkaf harus memastikan mereka menepati akta-akta yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Antara akta-aktanya adalah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 adalah suatu akta untuk mengawasi penggunaan mesin cetak dan pencetakan, pengimportan, penghasilan semula penerbitan dan pengenalan hasil penerbitan, dan juga mengenai perkara yang berkaitan dengannya. Selain itu, syarikat harus memastikan mereka mempunyai lesen mesin cetak yang membolehkan mereka mencetakkan melebihi 1000 teraan sejam untuk tujuan perniagaan pencetakan dan penerbitan. Mereka juga harus mengelakkan kesalahan dalam menyimpan dan menggunakan mesin cetak tanpa lesen. Selain daripada lesen mesin cetak, mereka juga harus mempunyai permit penerbitan. Di Malaysia terdapat 2 jenis permit penerbitan di bawah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan, iaitu permit penerbitan Malaysia dan juga permit penerbitan Singapura. Tetapi terdapat 3 jenis penerbitan yang dikecualikan daripada permit, iaitu penerbitan tidak berkala, hasil penerbitan atau apa-apa dokumen atau majalah berkara oleh atau untuk kerajaan persekutuan atau mana-mana kerajaan negeri atau mana-mana badan berkanun di bawah Seksyen 25 dan melalui perintah menteri yang disiarkan dalam akta di bawah Seksyen 25. Akta yang digunakan oleh kumpulan media Kerangkaf adalah Akta Penerbitan dan Media Cetak 1984. Ia merupakan suatu akta Malaysia yang diubah mengenai penggunaan percetakan, penerbitan dan agihan penerbitan. Akta ini memasukkan Akta Mesin Cetak 1948 dan Akta Kawalan Penerbitan. Ia juga mempunyai garis panduan yang bertujuan untuk mengawal segala kandungan penerbitan supaya tidak menyinggung perasaan orang lain, mengelirukan masyarakat dengan kenyataan yang tidak benar, memudaratkan keselamatan dan keharmonian negara dengan menyentuh isu pergauman.
Ia digunakan oleh Crown supaya apa yang ditepikan dalam akhbar, majalah, buku dan sebagainya tidak menyentuh isu yang sensitif yang boleh membangkitkan ketidakpuashatian daripada pihak yang lain. Contohnya, Sinar Harian selalu menitik beratkan kandungan yang adil dipaparkan kepada semua masyarakat. Jika kandungan adalah tidak benar, kemungkinan akan mendapat kritikan daripada media yang lain dari luar negara dan ia akan menjejaskan imej syarikat. Yang seterusnya adalah Akta Fitnah 1957. Ia merupakan perbuatan yang berkaitan dengan undang-undang fitnah dan kepalsuan yang berniat jahat. Ia terbahagi kepada fitnah jenayah dan fitnah sivil. Jika Crown menerima sebarang fitnah dari suatu pihak terhadap media yang dikeluarkan atau berita yang dipaparkan, mereka akan mengambil tindakan terhadap pihak tersebut dengan menggunakan Akta Fitnah 1957. Ia digunakan oleh pihak lain bagi mendakwa Crown jika mempunyai sebarang fitnah dalam kandungan yang dipaparkan terhadap pihak lain. Akhbar Crown menerima fitnah di mana mereka dituduh memaparkan sesuatu yang tidak benar terhadap seseorang atau membangkitkan isu perkauman. Yang seterusnya lagi adalah Akta Hasutan 1948. Ia diubah untuk menghalang perbincangan yang dikatakan menghasut. Seseorang akan dikenakan atas akta ini jika menimbulkan perasaan tidak puas hati terhadap kerajaan, membangkitkan perubahan yang menyalahi undang-undang terhadap perkara yang sah, menimbulkan kebencian terhadap pentadbiran keadilan, menggalakkan niat jahat di antara kaum dan kelas, menyoalkan mana-mana isu sensitif iaitu kerakyatan, bahasa kebangsaan, hak istimewa orang Melayu atau bumi putra dan kedudukan raja-raja Melayu. Yang seterusnya adalah Hak Cipta 1987. Ia merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik bahan berhak cipta bagi tempoh tertentu. Sebahagian harta intelek dan mempunyai nilai yang ditentukan oleh pasaran. Hal ini perlu diberikan perlindungan supaya tidak dieksploitasi oleh sesiapa pihak tanpa kebenaran daripada pemiliknya dengan tujuan untuk mengaut keuntungan dan tidak memberi ganjaran kepada pemiliknya. Crown yang mengeluarkan pelbagai media seperti akhbar, majalah, buku dan sebagainya perlu mempunyai hak cipta supaya segala yang dipaparkan tidak disalin, dijual dan diedar kepada mana-mana pihak tanpa kebenaran daripada Crown Crown dan isu mahkamah yang dihadapi. Menurut Zuwita Kamuzaman, iaitu panel peguam kumpulan media Crown yang di Temu Ramah, Crown pernah beberapa kali disaman. Antara contoh kes mahkamah yang dihadapi oleh media Crown adalah kes saman antara Normala Samsudin dengan Keluarga Communication pada tahun 1995. Normala Samsudin merupakan seorang selebriti tanah air Malaysia, manakala Keluarga Communication pula merupakan anak buah kepada kumpulan media Crown. Kes saman yang dihadapi adalah saman fitnah, iaitu fitnah dalam artikel yang dikeluarkan dalam Mingguan Wanita. Kes kedua yang dihadapi oleh kumpulan media Crown adalah kes saman antara Ketua Pemuda UMNO kepada Sinar Harian dalam November 2009. Ketua Pemuda UMNO cawangan paling 4 Sekincan, iaitu Muhammad Yazid Bai, menyaman kumpulan Crown. Sinar Harian merupakan anak syarikat kumpulan Crown. Saman yang dihadapi adalah saman fitnah dalam artikel Sinar Harian yang dikatakan menjatuhkan maruahnya. Mengikut pandangan tersebut, syarikat dapat mengelakkan diri mereka dari melanggarkan akta-akta dan mengikut lasa-lasa dalam menjalankan aktiviti syarikat. Ia boleh mengurangkan masalah yang akan dihadapi dengan mengikut lasa dan akta-akta yang dilaksanakan dalam syarikat ini. Wartawan akan diberikan satu ceramah tentang akta-akta dan lasa-lasa. Nah, ini mereka dapat lebih memahami dan mengelakkan diri daripada melanggar akta-akta yang ada. Lasa dan akta-akta memainkan peranan yang penting dalam sesebuah syarikat.